Okay, so now we go to the crystal lattice. Alright, now we go to the structure of solids. Solids ni pepejal lah kan, maknanya dia keras. Okay. So topik ni di bawah condensed matter, iaitu tajuk kita punya chapter ni kan molecules and condensed matter. So yang molecules tu kita dah cover tadi kan dalam 6.2. Jadi untuk 6.3 ni ialah about condensed matter yang termasuk liquids dan solid, cecair dan pepejal. Okay, so interaction between atoms and molecules dalam condensed matter ni, interaction between atoms and molecules are strong. Maksudnya dia punya ikatan dia kuat lah antara atom dengan molecules ni. Okay, apa yang membezakan di antara apa yang kita belajar dalam 6.2 ialah dalam 6.2 tu kita consider hanya molekul, dan molekul tu biasanya dalam bentuk gas lah. Okay, so maknanya interaction between molecules tu tak kuat. Jadi molekul atau atom tu boleh bergerak-gerak secara rawak, tapi apabila dalam solid dia rapat, dan rapat tu disebabkan oleh interaction dia kuat, dan dia memberi bentuk bagi sesuatu cair dan pepejal tu lah kan. Macam gas kan tak ada bentuk kan, actually liquid pun dah macam tak ada bentuk, tapi dia boleh tapi liquid ni pun kalau kita tengok gel kan, gel ni macam antara liquid dengan pepejal kan, jadi dia memberi satu bentuk kepada condensed matter ni. Okay, dan apabila atom-atom ni ataupun molekul ni semakin rapat di dalam solids, jadi dia punya elektron kan kita consider satu atom ataupun molekul tu dikelilingi oleh awanan elektron. Jadi dia mula bertindih, tapi masih lagi mengikut exclusion prinsip pengecualian Pauli. So dia tak boleh rapat sangat sampai dia melekat habis, dan dia mesti ada jarak yang seimbang lah di antara setiap atom tu. Okay. Jadi kalau kita consider atom tu ataupun molekul, okay, so dia ada nukleus kan, dan dia ada awanan elektron. Okay, so dia boleh serapat mungkin. Okay, yeah. So kalau kita ada lagi yang banyak, okay, ada banyak, okay, dan biasanya kita wakilkan bukan awanan saja, kita wakilkan dengan satu bulatan lah kan. Walaupun sebenarnya atom ni bukannya bulat, kita pun tak tahu dia bentuk dia macam mana, sebab dia blurring, kita tak tahu sebenarnya what is actually the size of atom kan, tapi kita boleh wakilkan dia dengan bulat-bulat macam tu lah kan, bulat-bulat macam tu. Okay, dan jarak di antara atom tu kan, ini ialah jarak di antara atom, dan ini ialah saiz atom tu. Dia dalam solid dia hampir sama. Okay, jarak dia tu dia kata distance between atom, maknanya jarak di antara pusat atom tu hampir sama dengan diameter atom dalam solid terutamanya lah. Okay, kalau dalam liquid mungkin juga sama, tapi dia bergelongsor. Okay, dia bergelongsor satu sama lain. Okay, kita ada jenis crystalline solid seperti ais dan copper. Crystalline solid ni maksudnya ialah pepejal hablo. Maksudnya dia ada bentuk-bentuk dia yang tersendiri lah, yang maknanya pepejal ni dibentuk oleh susunan-susunan sekata. Contohnya susunan-susunan atom dalam empat segi. Okay, so dia ada susunan-susunan yang sekata. Kemudian kita ada amorphous solids. Amorphous solids ni seperti gelas, dia tak ada susunan yang sekata. So dalam gelas ni ialah satu pepejal yang memiliki molekul-molekul panjang. So molekul ni dia bentuk dia macam sepal, macam katalah molekul dia bentuk macam benang. Lepas tu ada benang lain, ada lagi benang lain. So berbenang tu kan, berbenang tu
dia tak ada struktur yang tertentu. Dia tak ada regular pattern seperti crystalline solid. Tapi dia solid. Okay, dia solid juga, tapi dia bukan macam ice tu. Okay, itu kita panggil sebagai amorphous solids, dan gelas ialah salah satu daripada jenis amorphous solids. So bukan saja gelas, rubber pun sama. Rubber pun terdiri daripada molekul-molekul panjang, kemudian dia bertindih-tindih, dia membentuk solid. So that is a amorphous solids. Dan kita ada juga liquids, iaitu air lah maknanya. Jadi ice dengan air benda yang sama kan, cumanya apabila air dia menyejuk kan, dia akan membentuk crystalline solids. Okay, so semua ni saintis dia kaji tentang struktur-struktur atom dan molecules ni. Bagi solids ni, terutama bagi solids, dia menggunakan diffraction experiment. Diffraction experiment tu, daripada diffraction experiment ni kita boleh gunakan bukan sahaja menggunakan cahaya seperti X-ray, tapi kita juga boleh gunakan zarah seperti elektron dan neutron. Okay, sebab apa kita boleh guna elektron dengan neutron tu? Sebab kan kita belajar juga which is elektron dan neutron ni memberi kesan gelombang because it has a wave nature, right? So when it has a wave nature, it can produce an effect in diffraction experiment. Alright. So dia punya de Broglie kita belajar de Broglie wavelength untuk elektron ni dia lebih pendek. Okay. Elektron dengan neutron ni lebih pendek daripada X-ray punya wavelength. So it is suitable untuk kaji struktur-struktur yang sangat kecil. Atom lah kan, sesuai sangat. Okay. Next kita pergi kepada crystal lattice and structure. Struktur dan kekisi. Kekisi kristal ini kekisi kan, dalam bahasa Melayu kita panggil kekisi. Okay, a crystal lattice is a repeating pattern of mathematical points that extends through out space. Okay, kekisi ialah corak berulang bagi titik matematik, sebab kita ambil dia macam geometri lah, geometri yang kalau dalam atom tu, sebab atom dalam pepejal ni terdiri daripada banyak atom kan, jadi dia merangkumi satu ruang yang luas lah dalam dalam pepejal tu sendiri. Terdapat 14 jenis corak lattice ni kan. So saya letak dekat slide yang berikutnya. Kat sini ada 14 pattern corak-corak kristal yang telah dikenal pasti oleh para saintis, dan setiap pattern nampak macam sama, tapi sebenarnya dia berbeza dari segi geometrinya. Okay, contohnya dia ada kategori-kategori which is triclinic, monoclinic, orthorhombic, rhomboedral, tetragonal, hexagonal, cubic. Okay, contohnya antara simple dengan body centered dengan face centered. So simple ni ada 4 kekisi, terdapat 4 kekisi, 4 points. Manakala body centered ni ada sama, cuma dia ada satu benda, ada point kat tengah kan. Dan face centered ni sama juga, cuma dia ada kekisi dekat pada muka dia. Okay, ada muka pada muka. So berbeza lah. Dan lain-lain tu pun sama juga. Jadi dah setelah dia kenal pasti, ada 14 lah secara umumnya kekisi Hablot. Okay, crystal lattice ni kekisi Hablot. Okay, jadi kita tengok setiap pattern ni dicirikan dengan titik kekisi. So it characterized by lattice points. An atom or group of atom, which sama ada atoms tu terdiri daripada jenis ataupun jenis berbeza, sama ada karbon je ke ataupun karbon dengan chloride ke. Okay. Dia dikaitkan dengan titik-titik kekisi ni. Dan atom tu tadi dipanggil sebagai basis. Okay. Kita bagi contoh, kita tengok kat sini, ini ialah BCC structure, which is kalau kita tengok BCC tu maksudnya apa? BCC dah body centered cube.
Ini bermaksud, okay, ini ialah satu kekisi, ini ialah satu atom, kan? Kita panggil basis. Okay, kita boleh bentukkan dia ialah satu cube, kan? Dan ada, okay, ada kat tengah, Jadi that's why dikata BCC. Ini pula ialah FCC, maknanya kalau kita buat cube, ini cube, alright, pop. Okay, dia ada lagi kat dia punya face tu. Ada face tu kan, ada kat face tu. So that's why it's FCC structure. Okay, tengok contoh bagi natrium chloride. Natrium chloride membentuk FCC crystal, bukannya BCC. Jadi ini ialah solid crystal untuk natrium chloride. Okay, so soalan ni kan sekarang, apa beza molekul natrium chloride dengan pepejal solid natrium chloride? Dan sebelum ni kita dah tengok kan contoh natrium chloride kan. Okay, so apabila kita cakap tentang molekul, kita cakap tentang natrium chloride punya sebiji molekul. Okay, dan dia natrium chloride ni boleh dalam pepejal. Kalau dia panas lagi, dia boleh jalan dalam keadaan cair. Kalau kita panaskan lagi, dia boleh jalan bentuk gas. Kan, dia boleh dalam bentuk gas dia adalah berasingan, tapi dia masih lagi couple. Berasingan dia boleh bergerak. Okay, dalam bentuk solid, dia akan mula mendekati sama lain, lepas tu membentuk kristal, membentuk hablo. So it will form hablo, dan pembentukan itu membentuk hablo yang mempunyai struktur hablo yang tentu, specific crystal lattice. Jadi crystal lattice itu, kalau kita nampak macam ni, kita nampak macam simple cubic, tetapi sebenarnya dia bukan simple cubic, dia ialah face-centered cubic. Kenapa? Okay, kalau awak tengok ini satu pasangan natrium chloride ni membentuk satu basis. Okay, so ini bukan, jadi ini ialah satu basis. Okay. Dan kalau kita extend lagi sebelah dia ada satu cube, dia ialah satu basis kat sini. Kan? Okay, satu basis dan satu basis. Satu basis kat sini. Okay, kita kena imagine. Dan satu basis ni kita attach dia sebagai satu lattice. Okay, jadi kita ada satu kan. Kita nampak macam ni. Kita nampak macam ni. Kita nampak gini. Okay, dia nampak macam simple cube. Tapi kita tengok ada lagi kat tengah ni. Kat tengah ni ada lagi. Okay, dia ada lagi kat tengah ni. Dan dia ada lagi kat sini kan. Kat sini tengah. Okay. Sorry, kat situ. So dia akan jadi pening agak-agak juga kan. Okay. Okay. Ni. So dia akan ada. Okay, ini kita dah elok dah tadi kan dapat cubic. Tapi kita ada lagi basis. So ini basis ni membentuk dekat face dia ni. Dekat face. That's why dalam kita panggil dalam solid state physics, fizik keadaan pepejal, mereka mengkaji tentang struktur ini, sebabnya struktur hablo ini memberi sifat-sifat mekanik yang berbeza, sifat elektrik, pelbagai sifat berbeza bagi setiap bahan. Okey, dan dia orang ni macam memang main dengan benda ni lah, main dengan dia punya mengenal pasti struktur ni Okay, so sebagai asas tu nak bagi tahu lah kan, maknanya there will be memang countless number of the possible structure lah bagi semua jenis unsur dalam dunia ni. Okay. So satu lagi ialah kita panggil sebagai diamond structure. Diamond structure ni sebenarnya ialah juga FCC, which is face-centered. Dia sebab apa kita panggil diamond structure? Sebab karbon ni sebenarnya dia boleh membentuk pelbagai jenis structure. Salah satu structure dia ialah structure diamond. Okay, karbon ni kalau pensel kan, ini karbon juga ni. Tapi kalau dalam bentuk ni kita panggil dia graphite. Okay, dia dalam bentuk graphite.
dia bentuk dia lain. Bentuk dia bentuk hexagonal. Dia punya structure dia bentuk hexagonal. Tapi apabila karbon ni compress dengan tekanan yang tinggi, dia boleh jadi putih. Jadi diamond. Karbon ni special Mula hitam. Tapi bila di-press, jadi carbon. Dia jadi diamond. Dia karbon juga. So that's why biasanya orang kata kita kenalah berusaha dengan bersungguh-sungguh dengan segala tekanan untuk menjadi cantik seperti diamond. Sebab diamond ni asalnya hitam. Tapi bila kita tekan dia berubah structure dan menjadi diamond. Okay. Alright. So the diamond structure ni bentuk dia punya susunan dia macam ni. Nampak macam abad satu ni kan. Tapi kita kan ada, kalau kita ada 3D models is lebih senang lah di imagine kan. Okay, so kat sini katalah daripada sini ke sini ialah satu jarak di antara atom dengan atom. So dia boleh juga sama ada warna purple dengan warna purple dengan warna hijau ni ialah atom yang sama, which is carbon. Cuma kat sekarang ni nak beza kan, nak jelaskan macam kenapa dia ialah FCC, kenapa dia ialah face centered cubic. Okay, sebab kat sini kalau kita ambil yang paling hujung ni, kita boleh membentuk satu kita fokus kat sini 1, 2, 3, 4, 5. So ini ialah basis. Okay, basis bagi struktur ni. Jadi basis ni terdiri daripada 4 atom. So maknanya basis tak sepatutnya satu atom kan. Basis boleh ada 2 atau group of atom. Jadi ini ialah basis. Kemudian basis ni kalau kita tengok dia ialah dia tersusun seperti memang FCC lah. FCC macam mana? Gini kan. Okay, FCC ada cube biasa, ataupun ada benda kat tengah. Okay, ada pada setiap face tu. Jadi dia the basis tu membentuk FCC bagi struktur ni. Dan dia teralih sebanyak lambda per 4 lah. Okay. Okay, so dan karbon ni dia ialah dia nanti kita akan tengok dia adalah sejenis kita panggil covalent crystal. Dia kongsikan satu atom, dia kongsikan elektron dengan 4 atom yang lain, dan dia membentuk satu tetrahedron. Okay. So ini ialah kristal lattice tadi tu yang ada banyak 14 jenis tu kan. Okay. So tak perlu hafal lah. Cuma yang paling penting, yang paling penting yang ini. Inilah yang paling basicnya. Okay. Tak perlu hafal semua ni. Cumanya kalau ada pun diberilah dalam sebagai lampiran. Ini dalam peperiksaan ke. Sebab ini siapa yang belajar solid state physics, dia akan belajar benda ni dengan lebih detail lagi. Okey, bagaimana ikatan dalam solid? So ionic dan covalent molecule, ionic and covalent molecular bonds yang kita belajar dalam topik sebelum ni, iaitu ionic dan covalent bonds dalam molekul juga ada dalam ionic dan covalent crystal. Okey, jadi ionic bond ni disebabkan oleh interaksi di antara charge kan. Kalau covalent ni ialah perkongsian elektron di antara atoms. So benda yang sama juga ada dalam kristal, cuma dia lebih kuat lah berbanding dengan dalam molekul saja. Okey, dan kita ada 3 jenis kristal. Yang kristal pertama kita panggil sebagai ionic crystal. Ionic crystal ni ialah paling mudah sekali ialah natrium chloride. Okey, jadi natrium chloride ni, so dia alternating kan, maknanya ini adalah satu molekul. Tapi apabila molekul ni ni satu molekul juga, okay. Kita bagi yang senang sikit lah. Macam ni, ni satu molekul, pasangan-pasangan dia lah. Okay. So molekul-molekul ni apabila dia menjadi solids, dia merapati satu sama lain. Jadi ada interaksi antara positif dengan negatif ni juga kan. Okay, ada negatif kan. Jadi dia sama ada dia nak pergi sana, tertarik ke sana ataupun tertarik ke sini. Tapi oleh sebab dia balance kan, makanya dia lebih baik berada dekat tengah-tengah. Dia akan vibrate lah kat tengah-tengah ni. Sama juga bagi chloride. So dia sama ada dia menarik
atom yang sebelah dia, ataupun memang dia ditarik oleh dua. So maknanya dia dah macam compact lah, maknanya semua orang saling tarik menarik disebabkan oleh interaksi. Kita panggil sebagai interaksi Coulomb's law of force. Maknanya sebab semua charge kan, jadi dia nak tolak tak boleh, ditarik, jadi semua berada di equilibrium. So this is ionic crystal, maknanya interaksi di antara atom-atom tu adalah interaction Coulomb's law. Coulomb's law ni ialah interaction di antara ions. Okay, berikutnya ialah covalent crystal. Tadi ionic crystal, kita ada covalent crystal dan kita ada metallic crystals. So, covalent crystal ialah kristal yang berkongsi dia punya electrons dengan persekitaran, iaitu contohnya carbon, silicon dengan germanium. Okay, so bukan ni sajalah, tapi mostly dalam group 4 dalam periodic table tu ialah membentuk covalent crystal, di mana setiap atom tu dia kongsikan dengan 4 atom lain dia punya elektron. Sebab kat luar dia tu, kat outermost tu ada 4 elektron kat shell yang luar tu. Jadi dia share dengan atom-atom yang lain. Jadi atom lain dia share lagi. So share. So ini ialah contohnya carbon, which is ini ialah covalent, bukan yang ni so this is covalent crystal. Okay, dia sebenarnya dia bukan dia tak bercharge pun macam ionic kan, cuma dia share. Dia share dengan dia punya ni, so dia share macam ni So dia membentuk tetrahedron punya structure, dan tetrahedron tu berulang-ulang lah. So itu ialah covalent crystal. Yang berikutnya ialah metallic crystal. Metallic crystal ni salah ni, saya ni main copy paste je. Itulah dia, bukannya Okay, so metallic crystal, elektron yang paling luar daripada atom tu kan. So ini ialah katalah ni atom yang paling luar ni dia bebas. Dia boleh detach, dia boleh keluar daripada pengaruh proton ni. So sebab biasanya ini metallic crystal ni ialah atom-atom yang mempunyai proton yang banyak. So apabila dia proton dia banyak, dia punya size dia besar. Size dia besar, which is elektron yang paling luar ni jauh daripada proton. So dia macam planet apa yang paling hujung tu ingat saya, Pluto kan. Pluto ni jauh daripada sistem, daripada matahari. Jadi dia punya attraction dia sangat lemah. So dia kalau kena langgar dengan asteroid tu memang boleh keluar lah Pluto tu daripada sistem suria. Okay, kalau kena langgar kan, sebab dia memang jauh, so that's why dia bebas dia detach. So ada banyak so kita tengok kat sini ialah model bagi metallic crystal, di mana ini ialah dia punya nukleus yang bercas positif. Yang negatif ni ialah outermost electron yang sebenarnya dikongsi oleh semua proton nukleus lain. Jadi perkongsian itu dia berkongsi bukan macam covalent. Covalent tu berkongsi tapi masih lagi tak boleh bebas. Tapi dalam metallic ni dia berkongsi dan dia bebas. So elektron ni bebas untuk bergerak. Jadi apabila kita kenakan electrical potential, sama negatif dengan kita bersyukurkan negatif dengan positif, kita letakkan voltage. So elektron ni akan bagaimana? Elektron ni akan bergerak ke sini lah kan. So semua ramai-ramai di sana. Kan? Jadi tapi proton ni tak bergerak sebab nukleus tak bergerak sebab nukleus ni dia berat kan. Dia berat jadi tak gerak lah. Yang gerak tu ialah elektron. So pengaliran elektron tu menyebabkan dia ialah bersifat konduktif, electrical konduktif. Okay. So elektron ni kita lihat dia sebagai kita panggil lautan elektron C. Okay. So metallic crystal can be considered as an array of positive ions, which is dia punya nukleus yang tenggelam dalam lautan electrons. Itu ialah gambaran bagi metallic crystal yang akan kita lihat nanti lepas subtopik berkenaan dengan free electrons ni. Okay, berikutnya kita akan pergi topik berikutnya. So that is about the crystal lah secara umumnya. Okay.